Okey Datuk, untuk soalan yang pertama, bolehkah yang berbahagia Datuk huraikan mengenai pengertian adat berkodin? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita menyebut perkataan berkodin, kodin maksudnya saudara. Berkodin maknanya mengaku bersaudara. Itu makna berkodin. Jadi berkodin ni bukan saja-saja diadakan. Tentulah ada sebab kerana ya. Bukan dibuat sewenang-wenang, dibuat sesuka hati dia. Tentulah ada sebab kerana maka dibuat adat berkodin. Seperti yang kita maklum, berkodin ni ada dua jenis. Satu berkodin pinang sebatang. Ia juga disebut berkodin selayak atap sebilah lantai. Itu yang pertama. Yang kedua, berkodin aus rumpun. Juga disebut berkodin adat dan pusaka. Dan dua-dua jenis adat berkodin ini berbeza. Ya, ada perbezaan antara satu dengan lain. Okey Datuk. Ya. Ini ada satu masalah tu ya. Ya. Okey. Seseorang lelaki luar Negeri Sembilan yang ingin mengkahwini seorang gadis Perpilah, hendaklah dikodinkan dengan mana-mana suku 12 ulumah ini. Ada juga pendapat mengatakan bahawa perkahwinan seumpama ini dikatakan sebuah perkahwinan yang unggul dalam masyarakat adat Patih. Jadi soalan Datuk, sejauh manakah kebenaran mengenai kenyataan di atas? Ya. Minta tolong Datuk uraikan. Jadi apabila kita menyebut seseorang jejaka lah katakan, luar yang akan berkahwin ke luar ulumah atau distrik Kolopilah, daerah Kolopilah, kalau zaman-zaman dulu-dulu tu memanglah menjadi satu prasyarat, menjadi satu apa untuk dia berkodin dulu, tetapi sekarang ni tak ada dah. Ya. Sebab apa? Dia berkodin tu yang sebenarnya dia nak mencari tampek. Nak mencari tampek yang mana dia boleh menompang, kalau dikatakan berangguh pun boleh, dikatakan nompang bersaudara dulu pun boleh. Sebab berkodin bentuk yang macam ni adalah berkodin yang paling ringan. Itulah dikatakan berkodin pinang sebatang atau berkodin selayak atap sebelah lantai, yang mana kerja-kerjanya tu dibuat ataupun diselesaikan oleh buah pak besar dan ibu sokor saja dengan menyembelih seekor kambing. Jadi kalau dah buat itu, maknanya dia telah ada tempat ia menempang berteduh, tempat ia untuk tinggal dengan keluarga angkatlah kita katakan. Dan ini jugalah dikatakan dia orang tu induk somang tu, ibu somang tu. Ya. Dia kata orang-orang luar ni, orang dagang ni, memanglah kalau dia datang tu tak ada saudara mara, tentulah dia nak mencari satu tempat yang mana dia boleh menompang, berteduh, menompang, bernaung, menompang sebagainya. Kata perbilangan dia kok perahu tu bertambangan, beban tu berletakkan, galih tu bersandaran, dagang tu bertepatan. Jadi adalah tempat dagang tu. Sehingga kan dilembagakan lagi dalam perbilangan lain. Kalau jadi kita dia bujang ke seborang, you beli, belanak pun beli, kata dia. Ikan parang beli dulu. Kok jadi, kata dia, bujang ke seborang,
sanak cari, ibu pun cari, induk somang cari dulu. Induk somang tu kata buat amat angkat lah tu. Untuk keselesaan dia. Jadi nak dijadikan satu prasyarat hari ni nak berkadin, nak nikah ni sekarang ni memang tak ada dah. Dulu-dulu ya, tapi tak ada dah sekarang ni, tak buat dah berkadin. Kalau nak nikah dengan orang Pulau Pilah ataupun mana-mana orang tak buat dah. Okey Datuk. Ya. Selain daripada buah pak dan ibu sokong dalam menyelesaikan sesebuah adat berkodin itu, Ya. siapakah lagi? Maknanya adakah orang lain yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan adat berkodin itu sendiri? Buah pak, ibu soko dan besar ataupun besar waris itu adalah ketua-ketua adat, dan mereka inilah yang menjalankan urusan-urusan adat berkodin tu. Kalau buah pak, ibu soko dan besar waris ini, kalau berkodin Pinang Sebatang, dialah yang membuat kerja-kerja tu. Selain daripada tu, adalah orang-orang Semondo, tempat Mondo, jiran-jiran terdekat, sebab kerjanya menyembelih kambing, seekor kambing. Ya, berkodin jenis ini menyembelih seekor kambing dan mengisi adat buah pak, adat besar dan adat soko. Macam mana pula dengan adat berkodin Aus Rumpun? Ya. Bila kita menyebut adat berkodin Aus Rumpun ni, ia adalah satu adat yang agak berat kerjanya, sebab berkodin Aus Rumpun atau berkodin adat pesaka ni kita terpaksa diwajibkan menyembelih seekor kerbau jantan. Kalau tak ada kerbau jantan, lembu lah. Tapi memang kerbau jantan. Ya. Seekor kerbau jantan, 50 gantang beras, 100 biji nio atau kelapa, sepasung kayu. Kemudian kain hitam 5 meter, kain putih 5 meter, Al-Quran sebuah, kemudian ada tepung tawar, ada air pewarna lah, inci, menggantikan darah untuk cecah darah. Itu berkodin Aus Rumpun atau berkodin adat pesaka. Jadi kerjanya ni mestilah dibuat ataupun disahkan oleh lembaga. Buah pak menjalankan kerja, tapi yang mengesahkan adat tu adalah lembaga. Jadi lembaga ada. Kalau berkodin berkodin Pinang Sebatang, lembaga tak payah hadir. Berkodin adat dan pesaka ni mesti lembaga hadir dan membentang alat-alat kebesaran adat di atas rumah tu. Tabir langit-langit, tabir lingkung ataupun tabir panjang, tilam panak, ya. Tikar rompok, peminang tutup, tudung hidang, peminangan dan seumpamanya lah. Okey, untuk boleh tak Datuk huraikan mengapa terdapat perbezaan orang yang dipertanggungjawabkan dalam menyelesaikan adat berkodin Pinang Sebatang dengan adat berkodin Aus Rumpun? Ya. Yang berkodin Pinang Sebatang atau selai atap sebelah lantai ni kerja dia mudah, kerja dia ringan. Dan pula berkodin bentuk ini cuma mengaku saudara, tidak ada unjuk bori, tidak ada pemberian tanah pusaka. Berbeza dengan berkodin Aus Rumpun, berkodin adat pusaka, ada pemberian daripada ibu atau mak yang mengambil dia tu, iaitu bahagiannya 1/3 daripada jumlah harta ibunya. Katalah ibunya ada tanah 6 ekar, maka 1/3 maknanya dia berhak mendapat 2 ekar. Manakala 4 ekar itu adalah pulang ataupun balik kepada waris. Sebab apa? Waris jangan ditinggalkan pantang lucut kayu berkupeh, kata kebilangan adat tu. Okey Datuk, apa yang akan terjadi jika sekiranya pihak ibu waris tadi tidak mempunyai sebarang harta? Yang sebenarnya, kita adat Negeri Sembilan ni, terutama sekali
apa dah yang wanita-wanita ni lah, perempuan-perempuan ni yang kata-kata ibu soko ni lah. Walau macam mana pun dia mesti ada tanah pusaka. Tak ada orang di Sembilan kalau perempuan tak ada tanah pusaka dah. Tinggal lagi banyaknya, luasnya tu biasalah kan. Kalau berada orangnya tu luaslah. Tapi apa macam pun wanita-wanita Negeri Sembilan ini ada tanah pusaka, ada kampung, ada sawah. Jadi itulah yang membolehkan dia memberikan kalau dia mengambil anak angkat dan dikodinkan. Anak yang dikodinkan untuk arus rumpun atau berkodin pusaka ni anak-anak perempuannya, lelaki tak ada dah. Anak perempuan saja. Tidak kira lah dia tu anak Cina ke, tapi lazimnya Melayu lah. Anak Cina pun ramai juga. Tapi yang saya tak pernah jumpa, walaupun saya dah 25-26 tahun, anak India tak ada pula mengambil berkodin. Tak tahu apa sebab kan? Tak ada. India tak ada. Tapi Cina, Melayu biasalah. Itu. Lagi satu, kalau berkodin adat pusaka ni, kalau dia ambil daripada anak-anak buah, anak akak, anak mak saudara aku, itu dinamakan anak anak tarik, ditarik kan. Yang kalau orang luar tu anak angkat. Jadi kalau anak tarik tu, jadi katalah ibu dia tu ada tanah kata 6 ekar tadi, semua 6 ekar tu boleh dapat ke dia sebab dia satu waris, sebab dia dalam satu suku. Tak payah nak dia bagi-bagi, sudah dibagi keseluruhannya. Itu anak tarik. Kalau anak angkat tadi itu anak orang luar, tapi yang tak ada suku, yang daripada bangsa asing, itu dibagi 1/3. Tetapi pula bila anak tarik ni tadi, harta ataupun pusaka ibu dia yang sebenar tu dia tak dapat balik lagi dah. Tinggallah pada adik-adik dia ataupun kakak-kakak dia. Dia tak boleh pula. Pada ibu sebenar pun dapat, pada mak yang mengambil angkat pun dapat, tak boleh. Macam gaji orang membolah pula, seorang pun makan, tarik makan, tak boleh. Itu beza dia. Ya. Baiklah Datuk. Soalan yang seterusnya. Ya. Terdapat perbezaan adat dan istiadat, syarat dan rukunnya di antara dua jenis adat berkodin di atas. Bolehkah pihak yang berbagi Datuk jelaskan mengenai perbezaan tersebut? Itulah seperti yang saya sebutkan tadi pada awalnya. Kalau berkodin pinang sebatang, berkodin selayatap sebilah lantai itu adalah kodin biasanya anak lelaki saja. Orang lelaki saja. Tak kira lah dia kanak-kanak ataupun dia dah dewasa. Tapi lelaki saja. Walaupun ada perempuan tapi jarang-jarang. Biasa lelaki. Itu berkodin pinang sebatang, berkodin selayatap sebilah lantai. Manakala berkodin arus rumpun, berkodin adat pusaka ni, lelaki tak ada. Perempuan sahaja. Ya, sebab dia akan mewarisi sebahagian daripada tanah pusaka adat tu. Itu puncanya. Ya. Boleh pihak Datuk terangkan mengenai adat istiadat, cara adat berkodin arus rumpun dengan lebih terperinci itu. Jadi berkodin arus rumpun ataupun berkodin adat pusaka ni seperti juga yang saya sebut awal tadi, mesti menyembelih seekor kerbau jantan. Tak ada boleh kerbau betina lah. Kalau lembu pun lawan jantan, tapi lembu jarang, kerbau. Dan kerbau tu mesti disembelih dalam kampung pusaka. Di rumah di mana adat berkodin itu akan berlangsung atau dijalankan. Dia tak bolehlah nak disembelih di pasar ataupun ditembak. Kerbau tu ditembak, tak boleh. Dia apa sebabnya maka dia sembelih dalam kampung? Ia ada simboliknya seolah-olah
anak yang diambil itu tumpah darahnya adalah dalam kampung pesaka tu. Itu punca tu. Sekor kebam. Jadi emak yang akan mengkodinkan anak itu akan menemui bapa dan menyerahkan, bercerita, menyerahkan kebau tu. Inilah tu kata dia, sekor kebau yang mana saya akan nak mengkodinkan anak saya ni, kata dia. Jadi mintalah Datuk jalankan, uruskan kerja-kerja berkodin ni. Saya terimalah, kata bapa tu. Kemudian bapa ni pula akan menghadap pula kepada imam ataupun orang yang menyembelih kebau tu. Dia kata, tuan, saya sebagai menerima amanah daripada tuan rumah ni, sepalan-sepalan nama dia, mintalah tuan tolong menyembelih kebau ni, tujuannya untuk adat berkodin. Jadi imam pun terima dan dia pun menjalankanlah kerja menyembelih tu. Apabila dah dikulitkan, dah dilapah, dah disiang, maka bagi lembaga itu dia berhak mendapat semua bahagian perkakas-perkakas kebau tu. Contohnya jantungnya ada, rabunya ada, hatinya ada, rabunya ada, daging, sebuah sikit lah kan, bukan banyak. Itu sebagai satu prasyarat daging mentah. Begitu juga bapa, begitu juga besar. Tetapi imam tu dibagi daging sajalah, tak adalah hati, tak adalah jantung. Tapi lembaga bapa besar tu memang dibagi. Tak banyak, dalam 2 kilo ke, macam tu lah, sebagai syarat dan rukun dia kan. Itu daging mentah. Biasanya menyembelih itu sebelah petang, lembaga tak ada. Tapi daging tu disimpan oleh tuan rumah. Kemudian besok paginya tu, bila dah selesai apa tu, dia akan serahlah, bagilah kepada lembaga. Tapi bapa, kerana dia menengok penyembelihan tu, petang tu jugalah dia dapat daging hak dia tu kan. Imam tu supalah. Itulah apa dia tu. Jadi beras 50 rantang ni kalau dia katakan banyak, tetapi ia bermula daripada berkampung sebenarnya tu. Berkampung, nak mencari kebulatan, dia mesti bulat. Kalau ada yang membantah, saya tak nerima dah, kata dia. Tak dapat nak berkodin dah, dia mesti bulat. Mesti bulat baru boleh menerima pengkodinan tu. Jadi tentulah banyak ia boleh bertanak kan, beberapa kali berkampung, tetapi tak juga mungkin habis. Mungkin 30 rantang lebih, ada 20 rantang tinggal. Yang 20 rantang tu biasanya dikira berapa agak kira murah je lah, RM5 lah satu rantang kan. Jadi kalau 20 tu tinggal adalah 100. Jadi duit 100 tu akan diagih-agih lah kepada bapa, kepada lembaga, kepada besar, ibu sokong, orang sadat, serasam dan segala yang ada atas rumah tu dibagi-bagilah. Tetapi untuk yang khusus tu, lembaga bapa, ibu sokong, besar tu dia khusus lah. Yang lain tu memang dibagi. Itu dia katakan hati gajah sama lapar, hati kuman sama bercecah tu. Dibagi. Walaupun tak banyak RM1 ke 50 sen ke, tetapi sehinggakan orang yang masak di tempat masak tu pun dapat hak dia tu. Macam tu. Baiklah Datuk. Salah satu dalam istiadat semasa upacara berkodin Aus Serumpun ataupun berkodin adat dan pusaka ni, diadakan istiadat tepung tawa. Ya. Apakah tujuan istiadat ini dilaksanakan Datuk? Jadi menepung tawa ni tujuannya adalah mensucikan, mensucikan anak yang berkodin tu. Begitu juga
ibu dia tu. Jadi tepung tawar tu kan di apalah, direnjis sajalah. Jadi kerja-kerja ini semua dilakukan oleh bapa ni. Bapa. Jadi di dalam dulang tu ada tepung tawar, ada limau nipis, kurang 5 biji. Bapa tu kan akan memotong limau tu, kemudian diperah ke dalam tepung tawar ni kan. Kemudian daun-daun yang diguna pakai, contohnya daun sedingin, daun usa-usa, daun hati-hati sebagainya tu kan, untuk nak direnjis kepada anak dan ibunya tu. Lepas pada tu barulah satu upacara, iaitu adat cecah darah namanya, iaitu dengan mencelupkan jari mani ke dalam bekas yang berisi air pewarna. Kita tak pakai darah. Dulu memang direnjis darah tu, tapi kita dah tahu bahawa darah ni najis. Jadi orang tak buat lagi dah. Jadi simboliknya pewarna itu, esen merah itulah yang kita pakai. Jadi yang mencelupkan jari itu bapa, anak dan ibunya. Ibu sokong tak, dia menyaksikan saja. Jadi dia duduk dalam satu baris tu, ibu sokong, ibunya, anak dan bapa. Depan tu lembaga. Jadi semasa dia mencelupkan jari manis dia, paras dua ruas jari inilah, dia akan bacakan lah. Dia kata, contohnya bapa ini akan bercakap, Bismillahirrahmanirrahim. Saya, dia kata, Tok Senara Sati. Tu gelaran bapa tu lah. Haji Isa bin Ujang contohnya. Bapa suku Mungkal, Luak Ulumah. Mengkodinkan Faridah binti Hasan kepada ibunya Zalika binti Ibrahim. Contohnya. Suku Mungkal, Luak Ulumah, sebut pelak perut itu, perut kayu aro. Disaksikan oleh Datuk Lembaga, disaksikan oleh Ibu Soko, disaksikan oleh besar-besar waris dan juga nan saadat serasam yang ada di ruang serambi rumah tu. Kemudian bapa tu semasa mencelupkan jari